Tuan-tuan dengar ke perbahasan yang seperti ini duk lawan sesat kapiak orang ni kerana masalah takwil tak takwil, nak panggil pokok, nak panggil lembu ni. Dalam negara Malaysia ni tuan-tuan, dalam negara Malaysia. Sebab tu saya kata, tuan-tuan dengar orang Perlis kalut ke apabila pi dengar negeri lain dia pergi semayang baca bismillah kuat. Saya tak pernah dengar orang Perlis duk balik pening kepala daripada bismillah kuat. Tapi yang saya duk heran, geng-geng yang tengok orang bismillah perlahan, dia kalut. Sedangkan kita bagi tahu ini adalah khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Nanti pada masalah qunut, selepas ni kita akan datang, ada sahabat akan kata muhdas, yakni benda baru, macam maksudnya seakan maksud bid'ah. Ada dalam kitab-kitab fiqh yang sebut bid'ah. Walaupun di Perlis kita tak kata bid'ah, kita kata qaul yang lemah. Siapa yang membaca, dia akan tahu hal itu. Tidak menjadi Wahabi kerana hang jilsah tak jilsah istirahat, atau menjadi Asy'ari kerana hang duduk ahli sunnah kerana jilsah istirahat, atau Maturidi. Dalam sejarah Asy'ari dan Maturidi berperang pun hebat. Mereka dua aliran tu bertempur pun hebat. Sebab tu kita jangan warisi ini warisan-warisan yang tidak memberi manfaat pada akal kita. Tuan-tuan dengar ke perbahasan yang seperti ini duk lawan sesat kapiak orang ni kerana masalah takwil tak takwil, nak panggil pokok, nak panggil lembu ni. Kebelakangan ini bila masuk benda ni, fiqh itu luas. Memang dahulu mungkin sebahagian orang dia sempit, dia tak pernah dengar, tapi kita menerangkan ini keluasan. Sebab itu kita ajar tentang keluasan ini. Kerana kita dah dalam masa yang sama kita kata kita umat yang besar. Kita umat yang besar. Dalam berbagai-bagai mazhab, di Perlis kita ajar keluasan itu. Supaya satrul rah, lapang dada. Melihat ini adalah khazanah fiqh. Bagaimana intelektualisme, bagaimana kebijaksanaan, kesarjanaan, akal yang baik telah diguna pakai dalam agama ini untuk memahami nas-nas Nabi SAW. Sebab itu kita mau orang mengaji jadi cerdik, bukan mengaji jadi tak cerdik. Kita mau lebih ada belajar, dia balik dia jadi pandai. Kita tak mau dia dulu pegawai besar, ada jawatan besar, pensyarah universiti, main masjid dengar orang cerita benda yang tak masuk akal, terima je lah, dah ustaz cakap. Kita tak mau. Tidak ustaz, tidak mufti. Fakta dibandingkan dengan fakta. Hujjah berdasarkan hujjah. Tadi siapa hadis, seminar hadis kita sebut. Saya sebut. Orang yang sebesar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan dia agama. Nabi doa kat dia. Bukan doa untuk lebay. Nabi punya doa. Sehingga dia menjadi turjuman Al-Quran, penafsir Quran. Mak saudara dia Maimunah. Itu ada hadis yang Ibnu Abbas, Nabi doa pada Ibnu Abbas tu sebab Ibnu Abbas tidur di rumah Maimunah. Bila Nabi bangun malam nak solat, Ibnu Abbas bawa air kepada Nabi. Nabi doa kepada dia, Maimunah. Dia solat di kanan Nabi, kiri Nabi. Nabi pegang dia, Nabi pusing. Fa akhazani wa ja'alani an yamini. Pegang aku dan jadikan aku di sebelah kananku. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrim. Nabi berkahwin dengan Maimunah, mak saudara dia tu, sedangkan Nabi di dalam keadaan berihram. Kata ulama hadis, Ibnu Abbas tersilap. Siapa kata ni? Yang kata
Sa'id ibn Musayyib, tabi'i, bukan sahabat. Wahim bin Abbas, Ibn Abbas keliru. Nabi tazawwaj Maimunah wa huwa halal. Nabi kahwin dengan Maimunah dalam keadaan Nabi halal, bukan Nabi berihram. Ulama-ulama kata betul Sa'id bin Musayyib kata. Kerana ada hadis Abu Rafi' yang menunjukkan memang halal, Nabi tak, bukan masa bayar. Ibn Abbas keliru, dia pun masih kecil masa tu. Tak ada dalam ilmu orang kata hang siapa nak kata ke Ibn Abbas. Dia mak menekan dia Nabi doa, hang siapa. Ini tak dikenali dalam bidang ilmu. Ilmu dikenali dengan fakta. Ibn Abbas dihormati radhiyallahu anhu, tapi kita berbicara tentang fakta. Fakta ni dalam isu ni dia tersilap. Bukan berarti dalam isu hang kata Ibn Abbas bodoh. Yang tu dia punya akal. Orang bagi tahu dalam Ihya Ulumuddin ada hadis yang dhaif dan tersangat dhaif, pakai sebagai hadis yang dianggap mendekati terlalu sangat dhaif sehingga ada yang mempalsukannya. Hampa kata hampa Imam Ghazali bodoh, hampa pandai, hampa tahu dia hujjatul Islam. Nampak akal dah. Macam satu orang kata ayah silap pergi kata tu. Ayah yang besarkan hang kata ayah bodoh, ayah tak reti. Tu budak-budak Mengguli punya cerita. Pergi jadi mengajar agama, create benda-benda seperti itu, kemudian sebut dia sebut mu bodoh. Dia sebenarnya membodohkan dirinya sendiri. Apabila orang mengkritik pandangan itu, tidak berarti orang menolak keafdalan, kedudukan, kemuliaan, ketinggian, kesolehan. Itu tidak dibicarakan. Orang membicarakan fakta itulah saja. Satu hari tuan-tuan kata mufti salah, hari itu kata siapa tengok betul saya salah. Saya tak kata hang mufti ke aku mufti. Agama tidak begitu. Sebab itu ada orang bangun dalam majlis Abu Bakar, bangun dalam majlis Umar, bagi tahu perkara, dan khalifah orang sebesar Abu Bakar dan Umar kata in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni, jika kamu lihat aku salah, betulkan aku. Itu agama yang kita nak orang faham. Kita tidak mau cult, fanatik yang bukan-bukan. Apa saja buat, pasal apa buat? Tak tahu ustaz saya buat, tak mau. Mesti kena tahu sebab. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut apa yang kamu tidak tahu. Ini dinul ilm, agama ilmu. Dan inilah yang cuba kita ajar kepada generasi yang ini. Dan kita akan berdiri di atas manhaj ini, mempertahankan manhaj ini, membela manhaj ini, dan mengajak generasi muda, memberitahu mereka inilah penyelamat kamu bagi agama kamu, supaya tidak diambil kesempatan oleh orang-orang yang menunggang agama dengan menggunakan nama dan gelaran agama mereka untuk membodohkan akal, sehingga kamu tersasar daripada apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki.